Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Pagi, salam cikgu. Semua sihat ke? Sihat. Alhamdulillah. So, disebabkan oleh pandemik COVID-19 ni, kita tak dapatlah nak buat kelas secara bersemuka. Jadi, cikgu teruskan kelas kita ni secara atas talian lah. Jadi, kita teruskan kelas kita hari ini dengan bab 2. Sebabkan kita dah habis bab 1 semasa kelas bersemuka hari itu, jadi kita teruskan dengan bab 2 iaitu aplikasi teknologi di dalam 2.1 iaitu teknologi pembuatan. So, jadi kita punya objektif hari ini ialah untuk membezakan teknologi pembuatan moden dan konvensional dalam masa 5 minit. Cikgu juga harap hari ini pelajar akan dapat melakar model 3D bermaklumat dalam masa 10 minit secara berkumpulan. Okay. Seterusnya kita akan tengok video yang telah cikgu sediakan hari ini. Yang pertama adalah video tentang gasing tradisional lah. Jadi dapat kamu lihat video dalam slide cikgu hari ini? Jelas ke? Jelas. Cikgu jelas. Perhatikan ya video ni sebab habis saja video ni cikgu akan tanya soalan kepada pelajar yang bertuah lah. Okey. Semua jelas kan dengan video tadi? Jelas cikgu. So, video pertama tadi adalah cara memainkan gasing tradisional dan video yang kedua adalah berkaitan dengan cara memainkan gasing moden yang lebih dikenali sebagai Beyblade lah hari ini. So, cikgu rasa semua tahu je cara untuk main gasing moden, tapi sebab kamu semua tak berada dalam zaman gasing tradisional, cikgu tak pasti sama ada kamu pasti ataupun pernah jumpa dengan gasing tradisional ni. So, jadi cikgu ada soalan seperti yang cikgu bagi tahu awal tadi. Siapa tahu gasing yang mana yang menggunakan kaedah pembuatan konvensional atau tradisional dan yang mana yang menggunakan kaedah moden? Ada sesiapa yang nak cuba jawab? Saya nak cuba cikgu boleh? Boleh. Silakan Nadia. Untuk kaedah konvensional ataupun tradisional, saya rasa gasing tradisional. Manakala untuk kaedah moden, gasing moden ataupun Beyblade. Betul tak cikgu? Betul. Jawapan kamu tu tepat lah. Disebabkan oleh bentuknya yang lebih simple seperti gasing tradisional tu, dia dapat lihat dia lebih kepada kaedah yang tradisional lah. Disebabkan oleh cara pembuatannya yang agak sukar, jadi pembuatannya lebih simple. Berbanding dengan gasing moden iaitu Beyblade, pembuatannya lebih sukar dan bentuknya lebih cantik lah kan. Disebabkan oleh teknologi moden sekarang kan, betul tak? Okey, kita teruskan dengan okey. Cikgu akan terangkan tentang kaedah konvensional dan kaedah moden. Yang pertama adalah kaedah konvensional, di mana kaedah konvensional ini menggunakan teknologi asas. Contohnya, teknologi asas ni ialah seperti menukul. Menukul ni kita menggunakan tukul dan paku kan. Jadi ia melibatkan penggunaan tangan. So, ciri-ciri kedua bagi kaedah konvensional ialah ia menggunakan tangan. Terusnya ialah melibatkan kemahiran individu. Di mana untuk membuat gasing tradisional tadi, kita menggunakan kemahiran individu disebabkan oleh kita memerlukan keseimbangan bagi gasing tradisional tu supaya dia boleh bergerak dengan lebih sempurna, lebih stable, lebih seimbang. Terusnya ialah untuk kaedah konvensional ni, ia menggunakan produk yang terhad. Dia mengeluarkan produk yang terhad dan memerlukan masa yang lama untuk menghasilkan sesuatu produk tu.
Seterusnya ialah kaedah moden. Bagi kaedah moden pula, ciri-ciri yang pertama ialah dia mengjimatkan masa, kos dan bahan. Kenapa dia mengjimatkan masa, kos dan bahan ni? Disebabkan oleh menggunakan mesin yang canggih. Seperti semua tahu, mesin yang canggih ni dia dapat menghasilkan produk yang lebih banyak. Seterusnya, ciri yang ketiga ialah lebih cepat dan tepat. Dengan menggunakan mesin yang canggih, produk yang dihasilkan dapat dihasilkan dengan lebih cepat dan tepat. Contohnya seperti gasing moden tadi, bentuknya nampak lebih kompleks, tapi dengan adanya teknologi yang canggih, sesuatu pengeluar seperti kilang gasing moden tadi, dia dapat mengeluarkan produk dengan lebih banyak dan cepat. Dan dengan melibatkan mesin yang canggih ni, kos yang digunakan adalah lebih rendah. Walaupun produk yang dihasilkan adalah banyak. Disebabkan oleh mesin yang canggih itulah. Terusnya ialah individu dapat melakukan lebih banyak tugas iaitu multitasking dan tugas yang berlainan lah. Contohnya, kalau kita gunakan mesin yang canggih, sesuatu pengeluar ni dia akan ada lebih daripada satu mesin. Contohnya macam untuk mengering, memproses. So mesin untuk memproses ni adalah mesin yang lain. So seterusnya adalah mesin untuk mengering tu adalah mesin yang lain. Jadi dia dapat melakukan proses yang berlainan dalam masa yang sama. Sebabkan itu juga kos, masa dan bahan yang digunakan adalah lebih jimatlah berbanding dengan kaedah konvensional atau kaedah tradisional. Seterusnya, kaedah pembuatan konvensional ni dia melibatkan proses pembuatan yang menggunakan kaedah konvensional atau tradisional yang sering menggunakan tangan untuk menggerakkan peralatan. Contoh kaedah pembuatan secara konvensional atau tradisional ialah perbuatan memutar skru menggunakan pemutar skru. Jadi untuk memutarkan skru kita perlu menggunakan cara penggunaan yang betul. Contohnya macam gambar yang dalam slide ni, boleh nampak tak? Boleh. Okey, dalam slide ni dia menunjukkan bahawa pemutaran skru tu perlu dari arah kanan ke arah kiri. Sebabnya kalau macam kita memutarkan skru tu daripada kiri ke kanan, itu akan mengeluarkan skru tu daripada lubang. Jadi instead tujuan kita untuk mengeluarkan tu, kalau cara yang salah dia akan jadi memasukkan lah, dan sebaliknya macam tu. Terusnya ialah menggunakan tenaga yang banyak. Contoh macam kalau lubang tu tak sesuai dengan paku tu kan, so dia akan susah untuk kita masukkan paku tu ke dalam dinding tu lah. Terusnya ialah ia akan membuatkan proses tu jadi lambat sebab kita menggunakan tangan, dan kalau tenaga yang digunakan tu tak cukup kuat untuk memutarkan skru ke dalam dinding, jadi ia akan melibatkan proses yang lambat lah. So itulah kekurangan cara pembuatan secara tradisional. Okay, seterusnya adalah perbuatan meratakan permukaan kayu menggunakan ketam kayu. Semua tahu ke cara menggunakan ketam kayu ni? Pernah jumpa tak ketam kayu? Pengetam kayu. Pernah jumpa tapi tak tahu macam nak pakai. Okey, cara nak pakai dia, cikgu akan tunjukkan dalam video ni. Jadi fungsinya ketam kayu ni adalah untuk meratakan permukaan kayu ataupun melicinkan permukaan kayu. Okay, cikgu akan tunjukkan video ni dan cikgu akan beri penerangan lebih lanjut lah selepas video ni nanti. Nampak tak video ni? Boleh main tak? Nampak cikgu? Nampak Okay, macam tu lah cara dia. Dia ke depan dan ke belakang kan ketam kayu tu. Nampak tak dia menggunakan tenaga yang kuat untuk melicinkan permukaan tu kan? Nampak. Okey. Kayu pun dah licin. Okey. Untuk mengetam kayu ni, dia melibatkan kemahiran yang tinggi disebabkan oleh cara menggunakan pengetam kayu ni yang agak berbahaya lah. Okey, kalau dapat nampak dekat video tu dia ada tunjukkan bahagian atas tu adalah dia punya pisau untuk mengetam kayu.
So pengetam kayu ni kita perlu selaraskan dia punya pisau tu untuk memastikan penyelarasan tu betul adalah sangat susah sebab cikgu ada pengalaman untuk mengetam kayu ni dan cara untuk menyelaraskan tu perlu tepat. Jadi sekiranya kayu tu terlebih keluar daripada badan pengetam tu, kita punya kayu tu, ketaman kayu tu akan jadi tak cantik. Dan kayu yang ingin dilicinkan tu akan jadi lebih nipis dan permukaan kayu tu akan jadi tak sekata lah. Terusnya ia berbahaya bagi orang yang kurang mahir. Kerana pengetam kayu dia mempunyai pisau. Jadi berbahayalah bagi orang yang kurang mahir untuk menggunakan pengetam kayu. Seterusnya penyelarasan ni menggunakan kaedah manual. Dia tak ada cara macam kita ada boleh putar-putar dia punya button ke, tak ada. Kita kena selaraskan secara manual. So dia susah untuk diselaraskan. Alright. Seterusnya ialah Cara menggunakan kaedah pembuatan secara moden di mana proses pembuatan yang menggunakan kaedah moden menggunakan mesin dalam menghasilkan sesuatu produk. Mesin yang digunakan digerakkan menggunakan teknologi elektrik. Contohnya bagi proses pembuatan kaedah moden ni, contohnya ialah memutar skru menggunakan pemutar skru tanpa wayar. Okay, pemutar skru tanpa wayar ni dia lebih mudah dan cepat disebabkan oleh pemutar skru tanpa wayar ni dia lebih mudah dan cepat sebab pergerakan pada batang pemutar skru tu adalah lebih cepat sebab dia menggunakan tenaga elektrik. Dia tidak berbahaya kerana pemutar skru ni seperti namanya tanpa wayar, dia tak ada wayar. So dia cuma menggunakan bateri saja di bahagian bawah pemutar skru tu. Okey. Terusnya melicinkan permukaan kayu menggunakan mesin pelelas. Ada sama-sama tahu tak apa tu mesin pelelas? Dia lebih kurang macam pengetam kayu yang tradisional tadi, tapi dia tenaga elektrik. Betul tak cikgu? Betul-betul. Lagi satu, mesin pelelas ni dia lebih selamat kerana dia tidak melibatkan pisau tau. Dia melibatkan kertas pasir di bawah bahagian mesin pelelas tu. So dia lebih selamat berbanding dengan pengetam kayu yang kena selaraskan pisaunya secara manual. Cikgu ada sediakan video juga untuk kamu tengok. Boleh nampak tak videonya? Boleh cikgu. Alright. Jadi video ni akan tunjukkan kaedah menggunakan mesin pelelas. Fungsinya sama dengan pengetam kayu tadi untuk melicinkan permukaan dan meratakan permukaan, tapi dia lebih selamat dan dia boleh menjimatkan masa sebabnya lebih banyak permukaan kayu dapat dilicinkan dalam masa yang lebih sekejap. Nampak tak senang kan? Mudah je. Dia selalu kan je. Okay, seperti yang dapat kamu lihat, batang kayu atau papan kayu yang dilicinkan tu lebih besar, lebih panjang dan lebih lebar berbanding dengan video melicinkan permukaan menggunakan ketam kayu tadi. Dengan cara yang tradisional, kayunya lebih kecil dan memerlukan masa yang lebih lama. Dan kamu dapat lihat hasil buangan ataupun sampah daripada mesin pelelas ni lebih sedikit. Habuk-habuk kecil saja berbanding dengan kaedah menggunakan ketam kayu yang habuknya lebih besar. Jadi kita dapat menjimatkan masa, menjimatkan ruang, menjimatkan tenaga untuk membersihkan kawasan-kawasan tempat kerja kita tadi. Okey. So kaedah moden ni lebih selamat lah. Lebih selamat, lebih mudah, lebih cepat. Dan kos yang diperlukan hanyalah kos tenaga elektrik saja. Okay. Alright. Jadi aktiviti kita yang pertama adalah nampak tak ada ruang-ruang kosong
dalam table yang cikgu buat tu? Nampak cikgu? Okay. Jadi tugasan kamu yang pertama adalah kamu perlu menjawab bahagian-bahagian kosong yang tertera dalam jadual yang cikgu sediakan tu. Yang pertama, kaedah konvensional menggunakan masa yang lama ataupun cepat. Proses yang lama Lama serta perlahan. Okey, betul. Dia menggunakan masa yang lama dan perlahan lah berbanding dengan kaedah moden yang dapat menghasilkan produk dengan lebih cepat. Dan proses yang lama ni disebabkan oleh tak adanya teknologi yang boleh membantu produk daripada kaedah tradisional ni untuk disiapkan dengan lebih cepat lah berbanding dengan kaedah moden menggunakan teknologi yang canggih. Disebabkan itu produk yang dihasilkan dapat dihasilkan dengan lebih cepat dan mengikut piawaian yang ditetapkan. Seterusnya bagi hasil, kaedah konvensional dapat menghasilkan produk dengan bentuk yang tidak seragam. Okey, Aisyah, kamu rasa untuk kaedah moden hasil yang dihasilkan tu dalam bentuk yang macam mana? Bentuk yang dihasilkan seragam. Bentuk yang seragam ni? Bentuk yang seragam ni disebabkan oleh kaedah menggunakan teknologi yang moden tu lah. Kerana dengan kita menggunakan teknologi, kita dapat khaskan atau kita dapat setting untuk produk yang dihasilkan tu mengikut piawaian. Jadi adalah orang yang akan mengendalikan teknologi tu supaya produk yang dihasilkan itu adalah seragam dan mengikut piawaian yang ditetapkan oleh pengeluar itu sendiri. Seterusnya bagi kos pula, kos bagi kaedah moden akan melibatkan kos yang rendah untuk pengeluaran yang besar. Walaupun kita perlu menggunakan duit untuk membeli teknologi, tapi disebabkan oleh bantuan teknologi itu kita akan dapat menghasilkan lebih banyak produk. Jadi produk yang dihasilkan tu dapat dihasilkan dengan kos yang rendah walaupun dia adalah banyak. Okey, untuk kaedah konvensional, kamu rasa kos yang digunakan adalah banyak ataupun sedikit? Nadia? Saya rasa kos dia lebih tinggi. Kos dia lebih tinggi lah sebabnya menggunakan tenaga yang lebih banyak, menggunakan masa yang lebih lama dan bahan yang digunakan tu lebih banyak berbanding dengan kaedah moden tu sendiri. Okey, untuk tenaga kerja pula, kemahiran yang diperlukan oleh pembuatan kaedah konvensional ni memerlukan kemahiran yang tinggi berbanding dengan kaedah moden. Pengendalian mesin saja yang perlu dimahirkan kerana untuk kemahiran yang tinggi bagi konvensional ni dia melibatkan pemprosesan oleh tenaga manusia itu sendiri berbanding dengan kaedah moden dia hanya memerlukan pengendalian mesin saja yang mahir. Seterusnya adalah kuantiti konvensional dengan kaedah konvensional ni, kuantitinya lebih terhad berbanding dengan kaedah moden menggunakan kuantiti pengeluaran yang banyak disebabkan oleh bantuan teknologi itu sendirilah. Seterusnya adalah kualiti di mana kaedah konvensional tiada piawaian yang tertentu kerana bagi macam gasing tradisional tadi, cara pembuatan gasing tu untuk menentukan keseimbangan tu adalah dengan mereka memusingkan gasing tu sendiri tanpa ada apa-apa teknologi yang boleh memastikan sama ada gasing tu adalah seimbang atau tidak. Berbanding dengan kaedah moden, terdapatnya piawaian yang ditetapkan. Okay, seterusnya adalah nilai estetika. Apa nilai estetika ni cikgu? Okey, nilai estetika ni adalah nilai keindahan dalam sesuatu produk tu. Jadi nilai estetika bagi kaedah konvensional ni produknya mempunyai nilai yang lebih tinggi lah berbanding dengan kaedah moden, nilai estetikanya yang terhad. Kenapa? Sebab nilai estetika kaedah konvensional ni produknya dihasilkan oleh tangan manusia. Jadi produknya tu dia punya bentuk tu adalah berlainan dengan bentuk produk yang lain. Berbeza dengan kaedah moden ni produknya mempunyai nilai estetika yang terhad sebab dia mempunyai piawaian yang sama, jadi bentuknya sama dan produknya banyak. Jadi dia tak ada nilai estetika yang tinggi lah berbanding dengan kaedah konvensional. Okey, cikgu teruskan dengan aktiviti kita yang kedua, boleh? Kamu sedia ke? Boleh cikgu. Alright, okey. Seterusnya
Aktiviti kita yang kedua adalah tugasan dalam kumpulan. Jadi yang pertama, cikgu minta kamu semua bahagikan diri kamu semua kepada 3 kumpulan. Yang pertama yang kedua adalah dalam masa 10 minit, cikgu minta kamu semua lakarkan reka bentuk produk yang lebih efisien bagi produk-produk berikut. Yang pertama, kumpulan 1 kamu akan dapat botol air. Yang kita tahu botol air mineral tu biasa je kan bentuknya. Jadi kamu kena lakarkan reka bentuk yang lebih efisien. Okey, seterusnya kumpulan 2 dapat kotak pensel, kumpulan 3 dapat tempat gantung kunci. Jadi untuk produk yang simple tu kamu perlu tukarkan kepada produk yang lebih kompleks. So kompleks ni dia punya penggunaan dia lebih banyak lah. Dapat memudahkan pengguna dengan menggunakan produk yang lebih mempunyai lebih banyak faedah. Okey, last sekali wakil kumpulan kena terangkan lakaran yang diberikan. Boleh kamu sediakan tugasan ni dalam masa 10 minit? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okay, jadi dalam masa 10 minit kamu semua perlu selesaikanlah tugasan ni. Okay? Alright. Okay. Okay. Ni hasil daripada kumpulan yang pertama ya. Kumpulan siapa ni? Bulan saya cikgu. Kumpulan kamu ya. Saya. Kumpulan Saya boleh Aisyah. present ke? Saya cikgu. Kumpulan Aisyah boleh. Cik Aisyah. Apa nama produk kamu ni? Nama produk saya botol serbaguna. Okay Aisyah, kamu boleh present lah produk kamu. Kelebihan produk saya ni, dia sesuai untuk semua golongan umur. Tak kisah muda ke, tua ke, semua boleh guna botol serbaguna ni. Ciri-ciri produk saya, yang pertama untuk tempat sedot air tu, dia sangat mudah untuk memudahkan pengguna untuk minum air. Dan disebabkan dia punya bentuk yang unik tu, jadi air tak mudah tumpah. Jadi budak-budak yang suka untuk minum pun, diorang lagi senanglah nak minum. Yang kedua untuk pemegang botol, dengan bentuk botol tu, jadi botol tu mudah untuk dibawa. Dan dia dibuat daripada kain yang tahan lasak dan tak mudah putus. Dan untuk pembukaan botol, yang rata tu dia akan memudahkan botol ni untuk didirikan. Jadi botol Aisyah ni lebih bermanfaat lah berbanding dengan botol-botol yang sedia ada di pasaran, betul tak Aisyah? Ya, betul. Yeah. Jadi kumpulan kamu ni buat produk yang betul lah mengikut apa yang cikgu harapkan dalam masa 10 minit tadi. Jadi kamu telah buat yang terbaik lah dengan kumpulan kamu, tahniah. Okay, seterusnya ni siapa punya? Saya punya. Ada 4 smiley, mesti bahagia kumpulan-kumpulan ni. Okay, Nadia, apa nama kotak pensel kamu ni? Okey, seperti mana yang dapat dilihat, ada 4 lambang smiley. Jadi, kami menamakan produk kami sebagai kotak pensel smiley. Comel. Okay, kamu boleh terangkanlah lebih lanjut apa faedah kotak pensel smiley ni berbanding dengan produk-produk lain yang ada di pasaran. Okey, boleh cikgu. Saya mula ya. Okey, untuk kotak pensel smiley ni, sasaran pengguna kami adalah sesuai untuk semua peringkat umur, terutama kepada pelajar sekolah. Pelajar sekolah kan ada setengah pelajar yang macam kotak pensel tu melambangkan diorang punya identiti. Macam tu. So macam kalau ada smiley ni, orang pun akan tengok macam wah cantiknya kotak pensel awak, macam tu. Okay. Gitu ada 3 ciri utama. Yang pertama, seperti mana yang cikgu dapat lihat dalam lakaran kami,
kami mempunyai 4 bahagian untuk menyimpan alat tulis. Bermakna dekat sini kotak pensel yang kami cipta ni dia mempunyai ruangan simpanan yang lebih. Maka lebih banyak alat tulis yang boleh disimpan. So kalau macam tak adalah berlakunya masalah tak bawa pensel ke, tak ada pemadam ke, tak ada pembaris ke, semuanya boleh sumbat dalam satu kotak pensel sebab dia punya ruang besar. Okey, seterusnya untuk pemegang kotak pensel pula, pemegang kotak pensel ni kami menggunakan bahan yang tahan lasak, tak mudah rosak dan tak mudah putus sebab jahitan yang digunakan adalah kuat dan juga kain yang digunakan adalah berkualiti tinggi. Selain itu, reka bentuk untuk pemegang kotak pensel ni kami menggunakan reka bentuk yang mudah untuk pengguna pegang. Boleh bawa ke mana-mana saja. So jadi kotak pensel tu tak mudah jatuh. Okey, seterusnya bagi permukaan bawah dia pula. Okey, permukaan kotak pensel ni atas dan bawah dia berbentuk rata. Kenapa dia punya kotak pensel ni rata? Tak bulat ke? Tak segitiga ke? Okey, kami buat dia punya kotak pensel ni rata sebabnya satu, untuk dia punya stability. Dia lebih stable lah. Jadi kotak pensel ni tak mudah jatuh. Lepas tu disebabkan bahagian permukaan bawah dia yang luas, dia tidak menggunakan ruang yang lebih besar dan juga lebih praktikal. Kalau contoh kami buat dalam bentuk separa bulatan, dia akan makan ruang yang lebih besar, terutama kalau kita nak simpan dekat dalam beg sekolah. Lepas tu dia pun tak stable. So jadi kami gunakan permukaan yang lebih rata. Jadi kami boleh menghadkan penggunaan ruang dan juga stable. Okey, itu saja daripada kumpulan saya, cikgu. Penerangan yang baik kumpulan Nadia ni. Jadi cikgu harap lepas ni kumpulan Nadia tak adalah yang ahli-ahli tertinggal alat tulis sebab kotak pensel ni lebih besar kan berbanding dengan orang lain. Jadi lebih banyak alat tulis dapat disimpan dalam kotak pensel kumpulan Nadia ni. Alright. Okay, boleh cikgu. Kita teruskan dengan ni ada beg tangan ni kumpulan siapa ni? Kumpulan saya, cikgu. Kumpulan Suhaili Ya, saya cikgu. Menarik, ada kunci kat depannya tu. Okey, apa nama beg kamu ni? Suhaili. Okey, produk ni kami namakan sebagai beg duo sebab beg ni ada dua pemegang dia. Sasaran bagi kami punya beg ni adalah untuk semua golongan wanita. Biasalah kan kita wanita, kita perempuan suka bergaya. So saya cipta beg ni untuk jadikan wanita tu elegan. Okey. Okay. Apa ciri-cirinya beg kamu ni? Fashionnya berbanding dengan produk-produk ataupun beg-beg yang ada kat luar lain. Okey, beg ni ada dua pemegang yang seperti yang boleh tengok. Cikgu boleh tengok dia ada dua pemegang. Satu pemegang yang pertama ialah pemegang yang panjang. Tali yang panjang tu membolehkan pemakai dia dapat menggayakan beg tu dengan lebih cantik dan dapat menggayakan style dengan lebih mudah lah. Yang pemegang yang kedua di bahagian atas yang lebih pendek yang membolehkan pengguna untuk memegang beg tu dengan lebih selesa. Contohnya kalau cikgu jalan, cikgu lebih suka pakai dekat atas bahu ke pegang tangan? Kalau saya rasa macam nak nampak macam elegan kan, macam bergaya tu, saya letak kat bawah lah macam guna tangan macam tu. Betul kan? Okey. Ciri yang ketiga pula ialah kedua-dua tali yang terdapat pada beg ini dia terbuat daripada kulit yang lebih tahan lasak, tahan lama dan tidak mudah rosak. Contohnya kalau cikgu suka beg ni, cikgu boleh pakai sampai dalam jangka masa yang panjang dan dia tak mudah putus. Okay, contoh ciri yang keempat pula, beg ni disertakan dengan kunci beg. Butang ni bertujuan untuk menjaga keselamatan beg. So kita boleh simpan banyak barang seperti simpan duit, telefon dan barang berharga yang lain dan supaya kita punya beg barang tu tak tercecer lah.
Itu saja dari grup saya. So beg kamu ni boleh kunci lah. Dia punya safety tu lagi tinggi lah. Keselamatan pengguna ni dapat dijaga lah kan dengan pakai beg daripada kumpulan Suhaili ni. Menarik ya punya penerangan tu. Kalau dekat tepi tu tak adalah ada kes tercecer ke apa sebab dah kunci beg. Okey, menarik. Sama-sama menarik. Terima kasih untuk penerangan daripada kumpulan Nadia, kumpulan Suhaili dan kumpulan Aisyah. Kumpulan kamu punya produk semua sangat menarik lah. Dan pastinya cikgu pasti kalau produk-produk kamu ni dipasarkan di pasaran, produk-produk kamu dia dapat menandingi produk-produk lain dan dapat bertanding hingga ke peringkat antarabangsa, cikgu percaya. Okey, kita dah sampai kepada pengakhiran kelas. Jadi seperti kelas-kelas yang lain, cikgu ada tugasan rumah lah untuk kamu. Yang pertama, kamu kena selesaikan latihan muka surat 41 bahagian B. Dalam buku teks, reka bentuk teknologi tingkatan 2 lah. Okay, seterusnya, kamu kena hantar tugasan ni pada kelas amali yang akan datang. Dan untuk kelas yang akan datang, persiapan yang kamu perlu lakukan adalah dengan membaca topik 2.1.6 untuk persiapan kelas teori akan datang. Cikgu, ya. Tu nak hantar selepas kelas ke semasa atau sebelum? Yang mana tu? Hantar Latihan tugasan hari ni ke? yang itu? Kamu kena hantar pada sebelum kelas teori dimulakan lah. Okay. Alright. So, terima kasih disebabkan kamu semua telah memberikan tumpuan kepada kelas cikgu hari ini. Jadi, kita akan jumpa kepada kelas yang akan datang dan pastikan kamu semua siap tugasan yang cikgu berikan hari ini, okey? Baik, cikgu. Baik, cikgu. Terima kasih. Jumpa lagi kelas akan datang. Assalamualaikum. Terima kasih, cikgu. Waalaikumsalam. Bye-bye. Bye-bye. Jaga diri, cikgu. Kamu juga.